mungkin kalau ada ibu bapa yang tidak dapat masuk, kena masuk balik sebabnya ada report mengatakan ada ibu bapa terpaksa dikeluarkan atau tuan-tuan boleh masuk balik. Okey, kita akan buka perbincangan kita kepada ibu bapa. Presentation saya telah selesai. Tadi dan saya buka pada ibu bapa. Pertama, bersama kami di sini adalah ada guru-guru subjek. So, ibu bapa boleh bertanya atau memberikan pendapat dan pandangan. Seperti saya cakap tadilah, apa yang kita nak buat ialah memang kita dapati kesemuanya keputusan kita ini memang boleh menggugurkan jantung lah kita, terutamanya matematik itu. Apa yang kita lakukan ialah memang setiap tahun keputusan percubaan kita memang tapi taklah, maknanya dia tidak sederhana, maksudnya sederhana. So, sebab anak lelaki ni melambat, biasa lepas percubaan baru dia memecut. Tapi namun kita tidak boleh mengambil itu sebagai untuk kita berlapang dada atau kita berlepas tangan. Tidak. Di peringkat Smart Hafiz kita masih mengambil ini sebagai serius, dan kita telah pun pertama naik je seperti ini, kita akan sambung balik pecutan akhir kita dengan guru-guru pembuat soalan dan guru pakar. Kemudian kita pun telah melihat beberapa keperluan-keperluan melalui meeting kita bersama guru untuk kita import keperluan luar masuk ke dalam Smart Hafiz selama 6 minggu itu untuk bantu pelajar yang mana betul-betul perlu bantuan untuk drill mereka tanpa ada sebarang tambahan bayaran lah. Sebab itu matanggungan kita, dan yang setiap tahun memang kita buat pun. Sebab anak lelaki ni begitu, bila kalau kita bagi tu baru dia dapat. Dia tidak ada tekanan yang menyebabkan dia perlu pergi lagi. Jadi itu yang kita telah rancang dan kita telah siapkan program kita sehingga 22 hari bulan Februari SPM akan dilangsungkan. Kita berharap Allah Ta'ala akan memudahkan kerja kita pada 4 hari bulan Januari ini untuk kita semua kembali ke sini dan belajar secara bersemuka. Kerana untuk anak-anak ni memang belajar bersemuka tu lebih memberi kefahaman mereka berbanding dengan belajar secara online. Kerana mungkin ini satu norma baru dan memerlukan komitmen sejati diri depan Android, gadget-gadget ni untuk betul-betul mereka belajar, kerana tidak ada siapa yang kat sebelah dia kan. Jadi jadi saya buka kepada ibu bapa untuk bertanya. Ibu bapa boleh unmute kemudian bertanya atau memberikan idea dan pandangan serta pendapat. Saya menjemput ibu bapa sekarang. Silakan. Ya. Soalan? Anda baca kan? Ustaz, ni ada soalan daripada Muhammad Latif Khairi Johari. Dia cakap, Ustaz nanti nak minta slide boleh? Bukan yang tu. Liza binti Saad ni, dia cakap ibu bapa kepada, ni dia kata, nama yang tiada dalam list tu gagal ke Ustaz? Nama, oh ya. Kalau saya tak beri dia, katakan dia ambil 9 subjek, tetapi saya hanya beritahu 7, mudah-mudahan 2 tu agak gagal. Sebab nanti dalam SPM sebenar pun, subjek yang gagal tidak ada dalam sijil SPM kita. Dalam slip dia tulis gagal, tapi pada SPM sebenar, subjek gagal tidak akan ditulis. Kita mari kita ambil kesempatan ni tuan-tuan. Pagi tadi ada kematian ibu bapa kita kelas ini. Jadi di Batu Pahat, siapa nama? Ayah kepada Wan Lutfi. Mari kita ambil kesempatan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Wan Lutfi yang meninggal dunia pada pagi tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Baik, untuk subjek matematik ada pertanyaan. Sebelum saya beri peluang pada guru untuk berjawab, semua saya nak beritahu. Peperiksaan ini, soalan dia ialah standard percubaan daripada daripada Jabatan Pendidikan Negeri yang dikeluarkan oleh Majlis Guru Besar.
negeri Selangor dan beberapa negeri-negeri lain. Maknanya kami tidak buat sendiri. Kerana piawaian soalan itu adalah piawaian standard daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan untuk sejarah, untuk matematik memang kita ambil negeri Selangor punya. Sebab kebanyakan kenapa kita boleh buat, sebab Smart Tahfiz sempat buat percubaan tapi sekolah kerajaan tak sempat buat soalan, tapi kita boleh buat dulu. Kalau kita buat dulu nanti soalan tu dah bocor. Jadi kita kena ambil daripada negeri lain, tapi standardnya standard yang ada di Jabatan Pendidikan Negeri di bawah Majlis Guru Besar dan Guru Pakar Negeri masing-masing untuk buat kertas soalan percubaan negeri tersebut. Semasa menanda, guru-guru kita telah pun dibimbing oleh guru penanda SPM sebenar dan mereka akan ada buat semakan cara kita penandaan. Tetapi untuk kali ini memang saya minta guru tanda straight. Straight maknanya 70 markah tu boleh tolak. Kalau biasanya negeri dia akan, bila tengok keputusan dia akan turunkan graf. Mungkin 60 tu dah masih boleh A. Tapi untuk di Smart Tahfiz ni memang saya straight kan, jangan ubah skema, tetapkan 70. Sebab itu keputusan kita menurun menurun dan terutamanya matematik. Saya tanya sekolah-sekolah lain pun yang mana sempat buat, memang soalan tahun ni agak soalan-soalannya ada berasaskan kebat yang caranya mereka berfikir, cara melatih mereka berfikir, bukan semata-mata berfikir sebelum mengira. Jadi maknanya memang pelajar menghadapi cabaran kat situ. So, apa yang kita akan buat selepas ini ialah kita memang kita akan kumpulkan pelajar-pelajar yang lemah ini, terutama matematik. Mereka akan mendapat bimbingan secara kumpulan kecil, mikro, yang kita juga bersedia untuk mengambil orang luar, mana guru-guru yang untuk bantu mereka, walaupun kita akan bayar mereka lah untuk membimbing pelajar-pelajar. Sebab kita ada masa 6 minggu dan guru matematik kita ada 2 orang di sini. Kalau kita perlu tambah 2-3 orang lagi dari luar untuk membimbing pelajar-pelajar ini secara personal. Sebab anak-anak ni bila mereka ni dia perlukan bimbingan secara personal, satu orang jaga 2-3 orang untuk mereka faham. Bila dalam kelas 30 orang tu, mungkin 5-6 orang kat belakang dia segan nak tanya dan sebagainya, jadi akan menghadapi masalah. Sebab itu perancangan kita dan apa yang kita nak buat. Selepas naik lagi 6 minggu, lagi 4 bulan ni, kita 6 minggu lagi. Jadi itu yang kita rancang. Di antara cabaran sebelum saya, kalau Ustaz ni nak matematik nak cakap tangkap, antaranya ialah kekurangan anak-anak kita dalam buat latihan untuk membiasakan mereka berlatih. Sebab matematik dia perlu latihan. Bila kekurangan atau kekerapan mereka untuk melakukan latihan itu menyebabkan kenapa untuk satu soalan dia beri masa yang lama. So banyak soalan tak habis buat. Masa yang diberikan tak cukup untuk mereka menjawab. Dan ada segelintir kecil anak-anak kita yang mungkin kerana dia rasa susah dan akhirnya dia keluar awal daripada dewan. Sebab itu emosi. Okey, saya jemput kalau cikgu matematik nak cakap apa. Cikgu Afiq untuk matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta maaf pertama sebab saya tak buka kamera sebab saya pakai phone. So dia tak support. Okey, untuk matematik ni memang seperti yang saya tengok tadi ada 27 orang daripada 32 orang pelajar kita untuk matematik ni memang gagal. Tetapi kalau kita macam saya ajar daripada bulan Januari untuk kelas ni, dia punya progress tu kita nampak. Sebab yang gagal ni sebab dia satu soalan tu dia tak dapat nak kuasai untuk dua-dua paper. Tapi kalau macam dari bab ke bab untuk setiap satu bab, daripada masa mula masuk sampailah ke sebelum percubaan tu, diorang ni ada peningkatan. Sebab ada yang last matematik darjah 6, tingkatan 3. So masih diorang punya untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni ada macam ada yang tak ada basic lagi dan
ada yang tak mahir. Tapi untuk saya, untuk kelas saya dah bagi penerangan untuk mereka macam mana kita nak lulus dalam matematik ni. Iaitu kita skor pada kertas 2 sebab kertas 2 dan markah dia lebih tinggi daripada kertas pertama. Kertas 1 40 markah, kertas 2 100 lebih markah. So dalam kertas 2 ni ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian B dan kat situ ada 48 markah. Bahagian A kurang 48 markah. Dia punya bahagian B ni saya tekankan pada bahagian B sebab bahagian B ni dia tak memerlukan pengiraan. Kita hanya lukis graf, lukis balik lukisan 3D kepada 2D, plotkan graf, loretkan graf. So kebanyakan kelas lain, contoh kelas Sina yang saya ajar, semuanya lulus sebab pada kertas 2 mereka jawab bahagian B tu full. Tapi untuk kelas ARA ni, dia punya gagal ni bukannya gagal macam tak jawab langsung. Gagal dia 30, 35 markah dia, 36. Dia punya potensi untuk lulus tu masih ada, bukan tak tahu langsung. So seperti yang Ustaz Razak cakap, kita punya percubaan ni aras dia tinggi sedikit daripada percubaan yang lepas. Yang kelas, kalau untuk kelas saya yang saya buat latih 2B daripada soalan-soalan percubaan, soalan-soalan SPM untuk tahun-tahun yang sebelum ni. Untuk tahun ni percubaan dia agak tinggi sikit arah dia sebab dia banyak kebat. So sebagai untuk langkah untuk masa akan datang dan masa kelas online yang sekarang kita tengah berjalan, saya lebih tekankan pada macam mana nak menjawab soalan-soalan yang memerlukan kemahiran kita menganalisis data seperti kebat ni. So setakat itu je saya punya penerangan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Wan Nasrul di atas jawapan tadi. Sebenarnya tuan-tuan, saya dulu masa di sekolah Arab di Mahat Johor, masa nak ambil SPM, saya hanya belajar 3 kali je sebab kami tak ada akademik langsung. Matematik ni kami belajar 3 kali saja sebelum SPM. Bukan 3 hari, 3 kali. Tapi memang pensyarah tu, pegawai tu datang dan mengajar kertas 2 saja. So, bila saya periksa SPM tu, saya pergi kertas 2, bahagian B, saya jawab itu je. Lain memang saya tak tahu. Sebab itu untuk meluluskan lah. Tapi hari ni sebab kita ada masa lagi, bukan kita semata-mata tu. Yang itu hanya untuk meluluskan, tapi ada beberapa perkara dalam kaitan matematik harian mereka ni, paling-paling mereka tahu untuk menguruskan kehidupan dia. So, apa yang kita sedang lakukan untuk persiapan ni ialah memastikan sekurang-kurangnya kredit dalam SPM matematik. So, markah kalau 35 ni kalau dalam graf kebangsaan dia dah kredit dah tu. Tapi kami pun tak nak ambil mudah lah tu. Cuba target mesti 50 markah ke atas. Markah anak-anak ni. Okey, ada kalau ada ni, ada soalan yang ditulis apa sih? Ada sampai tuan-tuan boleh juga menulis ataupun bertanya dalam buku ni. Okey, Ustaz ada daripada apa ni? Ayah kepada Ifan Nazri, dia cakap dalam slide tadi Ustaz hanya tunjukkan list untuk 10 pelajar cemerlang keseluruhan dan 10 pelajar cemerlang kelas ARA lah. Bagaimana pelajar yang lain? Maksudnya yang dalam takdir dan senarai ni pelajar macam mana kondisi ataupun prestasi anak-anak mereka? Macam tu mungkin itu nak disampaikan oleh saudara Ifan Nazri. Okey, untuk ni saya tuan-tuan sebenarnya boleh pergi kat sini kejap ya.
Tuan-tuan boleh pergi ke kita punya web untuk melihat keputusan anak-anak masing-masing. Keputusan anak-anak ni tuan-tuan boleh pergi sekejap, saya sharekan webnya. Sorry. Okey, saya sharekan. Sebenarnya tuan-tuan boleh nak lihat keputusan keseluruhan. Boleh tengok pada kitanya web kita lah di pitas@alphatech.com ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat access parent, itu untuk parent lah. Nak nampak tak yang saya share ni? Okey. Nanti masukkan nombor IC masing-masing lah untuk tengok keputusan anak-anak. Ketika seandainya tuan masuk IC ibu bapa lah. Seandainya tak boleh masuk, boleh sebenarnya tak ada masalah. Tengok keputusan, tapi untuk anak kita lagi saja. Kalau ada masalah boleh cakap dengan guru kelas. Tapi kalau nak tahu yang lain, saya boleh share di sini. Sebab saya boleh tengok semua lah. Okey. Abdul Rahman bin Auf. Okey, percubaan SPM. Akademik. Okey, ini adalah keputusan keseluruhan anak-anak kita daripada keputusan all detail. Okey, all detail. Okey. Jadi ini adalah saya harap tuan-tuan nampak Okey, ini keputusan keseluruhan anak kita 32 orang di sini. Satu Muhammad Irfan. So yang warna merah ni artinya ni adalah kesalahan, nampak tak kalau macam ni? Okey. Ini bahasa BA ni bahasa Arab kita ambil lah. BI bahasa Inggeris, PM bahasa Melayu, MT matematik, PER ni perniagaan, PI pendidikan Islam, SJ sejarah, SN sains, TIS ialah tasawuf Islam. So kalau ni keputusan semua saya sharekan di sini untuk anak-anak kita. Kalau Muhammad Irfan Yaakob ni ada subjek yang dia oleh kerana sejarah gagal dianggap gagal lah. Jadi ini untuk Irfan Yaakob. Mirza ada di sini. Ada ke? Kalau nak tengok saya pun macam tak berapa selesa sebab ada anak-anak orang lain kan. Ini keputusan keseluruhan kelas kita lah. Tapi tidak menurut urutan. Tadi saya menurut urutan siapa terbaik. Okey. Kalau tuan-tuan ada permintaan anak-anak boleh typekan, saya boleh menghala kepada anak tuan-tuan lah. Sebenarnya tuan-tuan kalau masuk dalam web tu, nanti letak nombor IC je. Tuan akan tengok keputusan anak tuan keseluruhan. Kalau ada masalah, guru kelas nanti dia boleh save as PDF, kita boleh WhatsApp personal pada tuan-tuan lah. Kalau nak khas untuk anak tuan punya keputusan keseluruhan. Kita ada 32 orang pelajar. 32 orang pelajar. Ni, 32 orang pelajar. So kita tengok memang kalau G banyak ni ialah MT lah, iaitu matematik. Matematik ni hanya 4 orang saja yang lulus. So dan dia ada sini ada markah dia lah. Ada 20, ada 15, ada 17, 11. Okey, saya open kalau ada soalan daripada tuan-tuan lagi. Boleh type ataupun tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya.
Okey. Minta maaf tentang matematik tadi Ustaz. Hmm. Memandangkan keputusan tu agak kritikal, apa yang kita tengok tu cuma 4 orang je yang lulus. Mm-mm. Jadi, saya cuma nak bertanya, adakah selepas ni guru matematik akan buat postmortem, dari sudut penyampaian kepada para pelajar anak-anak kita? Bermaksudnya, mungkin cikgu matematik boleh tukar cara penyampaian yang lebih dekat kepada kefahaman anak-anak kita. Maklum diorang ni macam Ustaz kata tadi, diorang tak ada experience buat Mm. mathematics. Ada yang Mm. last pun dah jahanam. So, Mm. melihatkan kepada keputusan tu memang sangat kritikal, cuma 4 orang je yang lulus. Mungkin lepas ni saya harap sangat cikgu mathematics boleh ambil inisiatif ataupun cikgu yang diimport tu buat postmortem, apakah selama berapa selama pembelajaran yang sudah berlangsung ni penyampaian tu anak-anak faham. Jadi kalau boleh ustaz atau cikgu matematik beri maklum balas. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Apa yang kita merancang sekarang ni ialah kita guru-guru telah bermesyuarat dan telah membuat analisis berdasarkan soalan-soalan tu, mana yang betul-betul lemah yang menyebabkan dia gagal. Tadi pun cikgu dah mengusulkan strategi untuk menumpukan kepada kertas dua. Nanti kita akan kumpulkan pelajar-pelajar yang lemah ni, kita bagi dia mikro, maksudnya 5 orang. Lalu kita akan guru ni ataupun kita akan ambil guru luar yang boleh bantu mereka untuk membantu di kertas dua, dia expert dalam kertas dua. Maafkan, untuk yang ini memang kita, dalam rancangan kita untuk memastikan dia dapat kredit dalam SPM matematik. So kita akan beri tumpuan bagaimana dia menguasai kertas dua matematik, terutamanya bahagian B. Kan tu markah ada banyak dan kalau dia tumpu tu je pun dia dah dapat lulus. Kalau dia dapat yang lain dia agak kredit. So itu perancangan kita. Walaupun kita nampak ada kelemahan-kelemahan lain, tapi kelemahan itu markah dia kecil. So kita hanya utamakan sekarang ini ialah kelemahan yang mengundang markah yang banyak. Maksudnya kalau dia expert ni dia dapat markah banyak. Kalau dia expert bahagian ni, kata pecahan, markah sikit, mungkin 5 je ataupun 10 daripada total. Jadi kita ambil yang 18, 27 markah untuk dia dapat markah dengan itu, dan ini yang jalan kerja tu juga adalah sebahagian daripada markah. Jadi itu kita nak tumpukan pelajar-pelajar ni selama 6 minggu. Maknanya 4 bulan Januari sehingga 22 akan tumpukan kepada penguasaan kertas 2 tadi untuk pelajar ni. Sebab kalau tengok keseluruhan pun sebenarnya tuan-tuan, keseluruhan di satu Malaysia satu smart tahap ini 30 orang je yang lulus satu semua kelas. Jadi maknanya kita akan drilling itu untuk memastikan pelajar-pelajar ni lulus. Sebab bagi mereka yang nak masuk fakulti IT, fakulti sains komputer contohnya, dia tak perlu ada science stream. Dan matematik ni dia perlu sekurang-kurangnya kredit. So kita akan bantu anak-anak ni sebagaimana yang dirancang dan dah kita persetujui, iaitu penumpuan untuk kertas 2 paling kurang bahagian B. Kalau ada whole kertas 2 tu, insya-Allah taala dia akan dapat menguasai atau mendapat keputusan yang baik dalam SPM akan datang, insya-Allah. Itu yang kita dah rancang lah. Dan kalau di sudut penyampaian dan sebagainya, insya-Allah kita akan baiki. Kalau ada perkara-perkara yang pelajar-pelajar mungkin dia tak faham, dah istilah-istilah yang digunakan tu supaya kita lebih membumi dengan pelajar-pelajar ni. So dia akan itu saya cakap micro teaching tadi, pembelajaran secara mikro untuk 5 orang dan kita akan orang luar daripada fakulti engineering untuk bantu dia, yang mana lebih spesifik untuk bantu kertas 2. Okey, saya harap saya menjawab, sebab itu memang dah dalam kita dah analisis dah kelemahan utama matematik ni. Ada lagi yang nak tanya atau tulisan ada yang tulis apa-apa? Tak apa, kita ada lagi 15 minit, 20 minit lagi boleh sampai 11 suku. Ada masalah? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Ridwan, ayahnya kepada Muhammad Aziz bin Muhammad Rizwan. Silakan. Mengenai masalah yang Puan cakap mata pelajaran matematik tu, yang satu saya agak faham juga lah. Tapi saya cadangkan kalau perlukan kelas tambahan untuk subjek tersebut, kalau perlu apa-apa kos tambahan untuk dia orang belajar, rasanya bagi saya perlu, tak ada masalah. Bagi saya lah.
bagi result tu, kalau perlu. Maksudnya sampai dia dapat subjek tu terbaik lah untuk matematik tu. Cadangan saya lah kalau boleh dilakukan. Itu memang perancangan kita nak buat, dan kita pun tidak akan tambahkan beban ibu bapa sebab kita dah ada allocate dia tu untuk kecemasan kita apa, panggil yang luar dengan bajet tu kita memang kita, tapi kalau ada ibu bapa lain tak ada masalah. Tapi kami dah pun loketkan bajet tersebut untuk memanggil guru luar itu untuk khas kertas 2 matematik tadi. InsyaAllah memang itu dirancang, dan saya menghargai dan mengalu-alukan ibu bapa tadi, tapi cuma yalah, kita pun memahami latar belakang ibu bapa yang pelbagai ni, so kita cubalah nak elak dari beban-beban ibu bapa dengan duit lagi. Ya. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada pihak pentadbir sekolah dan juga guru-guru ya, kerana kalau tengok keputusan tu okeylah ya, sungguh membimbangkan kita. Cumanya saya cadangkan untuk kelas online ni, sebaiknya kita pihak sekolah teruskan dengan guru pakar. Guru pakar yang sebelum ni mengajar face to face. Jadi sebaiknya semasa online ni pun diteruskan juga. Dan yang keduanya, saya dapati PPD Kuala Selangor sepanjang masa PKP ni banyak juga buat program secara online. Jadi ada baiknya jika boleh pihak sekolah ada kontak lah dengan PPD Kuala Selangor. Jadi mungkin kita boleh join sekali program-program seperti seminar pecutan SPM ke, supaya anak-anak kita ni dapat info yang tak adalah saja daripada guru kelas ataupun guru subjek saja. Itu cadangan daripada saya lah. Terima kasih. Terima kasih Puan. Kami pun memang hampir setiap minggu dapat link daripada PPD. Tapi setiap kali kita masuk je, lepas saja minimum 100 orang kan. Akan ni guru-guru masuk dia dah tak dapat masuk sebab dia dah cukup 100 orang. Itu kita pun 5 minit sebelum tu share dengan anak-anak juga seminar-seminar yang ada ni untuk dia menghadiri semacam subjek-subjek. Tapi itulah Google Meet ni je maksimum 100. Itu yang kalau terlambat kita tak dapat masuk. Tapi kita tak pernah ditinggalkan oleh PPD di Kuala Selangor. Dia sentiasa update dalam grup guru kita untuk link-link seminar-seminar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Cuma kadang-kadang rezeki tu bila kalau guru nak masuk pun tak dapat, dan ada pelajar pun kata dah tak boleh masuk kerana dia 100 orang kan. 100 orang saja untuk subjek tersebut. Namun bagaimanapun untuk guru pakar tadi, cadangan dari Puan Liza tadi, saya sebenarnya telah pun menghubungi guru-guru yang penanda SPM daripada sekolah keluar tu. Dia ada masa tu menjadi kekangan lah sebab mereka pun sedang buat online juga di kamp mereka. Tapi saya cuba sehari 2 ni saya bincang mereka untuk susun, tapi mungkin jadual kita akan ada sedikit perubahan lah untuk 6 subjek tu mengikut masa guru tersebut. Sebab kan mungkin dia boleh petang ke, dia boleh hari Sabtu, itu yang macam ada guru admit tu je nak buat hari Sabtu. Jadi saya boleh tanya, dan kita boleh cadangkan pada anak-anak ni, kita ada 4 minggu lagi ni kalau bersama dengan guru sejarah yang penanda-penanda ni, untuk mereka bersama dengan guru-guru tersebut, dan kita boleh linkkan dengan anak-anak tersebut. Saya akan update dalam grup kelas masing-masing setelah saya berbincang dengan guru, sebab kita kena follow jadual dia tak boleh ikut jadual kita sebab dia dah disusun. InsyaAllah cadangan daripada Puan Liza kita akan ambil perhatian dan saya akan bertindak untuk guru pembimbing SPM daripada sekolah kerajaan. Ada lain lagi tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Ustaz, selain daripada kelas-kelas yang anak-anak kita jalani setiap hari itu,
ada juga lah saya cuba buat tambahan macam suruh anak-anak ni macam online tutor yang mana kita kena keluarkan sedikit kos lah kan. Tapi isu dia kadang-kadang nak cari tutor ni susah Ustaz. Contohnya saya berhajat macam nak dapatkan satu tutor mungkin anak ni boleh face by face kan, matematik ke, sains ke, something like that. Tapi nak cari tutor tu tak berapa pandai lah, nak cari dalam kawasan kita ke yang mana dia boleh online, mungkin one to one, something like that kan. So kalau ada lah macam boleh tutor-tutor tambahan ni yang ada, yang mungkin cikgu lain ada kenalan, mungkin subjek tertentu tu, insyaAllah kalau kita ada mampu lah kan untuk keluarkan lebih untuk diorang buat pelajaran tambahan macam tuition tu, insyaAllah. Saya akan update nanti kalau itu kepada ibu bapa, tapi dia tidak berbentuk kewajipan lah. Kita cuba dapat senaraikan nama tutor-tutor yang buat online ini, yang pakar dalam bidang mereka. Tapi online ni dia bukan spesial di Saujara Utama lah, mungkin dia orang Johor ke apa, tapi dia boleh online. Mungkin dia boleh coach 5 orang mereka jadual dia dengan bayar yang tertentu. Nanti kita cuba cari juga. Nanti kita akan share dalam guru ibu bapa, dan ibu bapa boleh menghubungi tutor-tutor pakar tersebut yang buat micro teaching secara online dengan anak-anak. Saya tahu ada yang saya buat tu. Jadi tapi ada bayaran lah untuk mereka. Nanti saya boleh share, insyaAllah. Nanti kita akan sharekan dalam kumpulan. Itu sebagai nilai tambah anak-anak sementara menunggu mungkin 7 minggu dan sebagainya, malam. Okay, silakan. Ada apa-apa lagi tuan-tuan? Guru-guru saya open, kalau ada guru-guru nak bercakap yang ada subjek sini, matematik rasanya dah ni. Kalau ada guru-guru lain nak bercakap untuk subjek-subjek yang mungkin anda nak beri pada ibu bapa, saya open pada guru-guru subjek yang ada dalam grup ini untuk bercakap. Mungkin ada maklum balas pada ibu bapa, silakan. Ada ibu bapa, ada guru-guru nak bercakap? Cikgu Liana nak cakap apa? Guru kelas Cikgu Liana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Abdul Rahman Auf, saya mengajar 2 subjek, iaitu BM dengan sains lah. Jadi saya nak bagi sedikit laporan untuk bahasa Melayu. Kelas ARA ada 3 orang yang gagal, dan secara keseluruhannya lah saya tengok yang gagal ni ada juga yang jenis rajin. Bukan kata gagal ni memang jenis tak masuk kelas, tak. Ada yang memang rajin, datang jumpa, tanya, pinjam buku karangan semualah. Tapi masih tak dapat juga. Kenapa? Sebab saya rasa satu yang pertamanya cara dia belajar kot. Memang dia datang kelas, memang dia rajin, tapi mungkin teknik yang dia belajar tu tak kena. Macam contoh, satu lagi dia tak faham soalan. Macam soalan minta contohlah untuk karangan. Soalan minta peranan ibu bapa. Tapi dia pergi bagi langkah-langkah. Jadi dekat situ dia memang dah salah topik. Jadi kat sini mungkin saya nak nasihatkanlah untuk pelajar-pelajar ni. Kalau yang tak datang kelas tu, kita pun susah nak bantu. Mungkin kena pantau lah untuk datang kelas. Kalau yang jenis rajin ni, saya macam kesian kat dia sebab dia rajin. Tapi masih tak dapat keputusan yang baik kan. Cuma macam tu lah untuk karangan, kebiasaannya pelajar lemah bahagian karangan lah. Mungkin tahap dia tak sampai lagi tahap untuk menulis dalam SPM lah. Maksudnya dia masih di tahap yang lemah. Lemah tu untuk tahap PMR pun, PT3 pun dia masih belum lagi. Jadi karangan dia memang terlalu basic sangat lah. Dekat situ saya mungkin boleh minta anak-anak ni untuk banyakkan baca buku contoh karangan yang SPM sebenar lah. Ataupun dengan isu-isu semasa, sebab karangan ni pun kebiasaannya untuk bahagian B dia memang akan masukkan juga sedikit isu-isu semasa lah. Itu untuk bahasa Melayu. Kalau untuk sains ada 6 orang yang gagal. Untuk sains ni, untuk pengetahuan semualah, kita tak ada buat eksperimen secara fizikal, secara makmal semualah. Dan apa yang saya akan buat, saya akan print, saya akan kumpulkan semua eksperimen yang berkaitan, tingkatan 4, tingkatan 5, dan saya akan buat dalam, boleh nak katakan kita bukukan lah.
Kita buat satu, kemudian untuk eksperimen yang berkaitan saya akan tunjuk dalam bentuk video lah, video ataupun YouTube. Dan dalam kelas pun kita akan buat latih tubi berkenaan eksperimen lah. Jadi mungkin para pelajar ni kebanyakannya dia tak boleh nampak eksperimen tu sebab kita tak buat dengan dia dekat dalam kelas. Jadi mungkin dekat situlah dia susah sikit. Cuma yang lain seluruhannya okey lah. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Cikgu Liana. Ada cikgu-cikgu lain nak bercakap atau ada ibu bapa nak bertanya tentang subjek ke? Personal, matematik sudah. Mungkin subjek yang lain tak ada masalah sangat. Cuma secara peribadi, ada tak ibu bapa waiz di sini? Kalau ada ibu atau bapa waiz, saya rasa saya nak berbual secara personal lah dengan ibu bapanya berkaitan waiz ni, bukan di dalam forum inilah. Saya bukan mengajar kelas Abdul Rahman Auf, saya ada mengajar Ibn Sina satu subjek, tapi sebab semasa PKP ni saya menggantikan guru perniagaan Cikgu Rin yang cuti bersalin, kerana saya pun sebelum ni mengajar perniagaan. So saya tengok ada beberapa mungkin di kalangan pelajar kita ni bukan dia tak pandai, tapi mungkin kita kena dia dipanggil kita nak belajar ni dia ada kinestetik ke audio ke visual. Mungkin ada keperluan anak kita yang lebih kepada kinestetik dan sebagainya dalam konteks pendidikan dia. Jadi mungkin ada beberapa radas-radas tambahan supaya dia lebih faham. Sebab ada memang saya tengok budaknya tak ada masalah tapi dia macam tak dapat memahami soalan dan menjawab. Mungkin dia kena tambahan dari sudut radas untuk belajar tu. Jadi mungkin nanti saya nampak ada nama waiz di sini bersama ada dia ataupun keluarganya, nanti saya berhajat nak berbual personal dengan dia. Okay, ada lain tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. saya Puan Liza tadi. Silakan. Okey, ada dua perkara. Okey, yang pertamanya mohon pihak sekolah bagi sedikit laporan lah tentang kehadiran kelas online sepanjang anak-anak kita berada di rumah ini. Maklumlah ya, kadang-kadang mak bapak tak tahu pun. Dia kata masuk kelas tapi mungkin tak masuk kelas. Okey, yang keduanya berkenaan dengan subjek bahasa Melayu, saya ada seorang kenalan lah, Dr. Nur Faizah yang sekarang ni mengajar di UPSI. Dan sebelum ini dia mengajar di sekolah lah dan dia memang pakar dalam bahasa Melayu, juga pemeriksa kertas SPM sebelum ini. Sekiranya pihak sekolah dan ibu bapa berminat dan bersetuju untuk mendapatkan kepakarannya, saya boleh further discuss lah dengan Dr. Nur Faizah, pensyarah di UPSI. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya nak report sikit tentang perniagaan, kehadiran lah. Kita ada 29 orang pelajar yang ambil perniagaan. Dan setiap kali kelas online yang saya handle ni, yang paling ramai 16 orang lah. 16 orang hadir. Sebab saya buat banyak latihan soal-soal daripada yang lepas. Dan saya minta pelajar baca untuk pastikan dia ada. Dan setiap orang, seorang-seorang. Ada yang memang tak muncul-muncul sampai ke hari ini lah, 5-6 orang. Dia pun akan follow up kepada keluarga dia. Jadi ini di antara cabarannya lah, sebab kita pun nak kerja kat mana kawan-kawan dia, sebab bila ni kawan-kawan akan hubungi kawan-kawan yang lain baru dia akan datang. Sebab mereka anak-anak ni dia dah binding dia sendiri. Kalau dia datang, kawan dia datang, dia nak datang. Kalau kawan dia tak datang, dia tak datang. Jadi saya akan groupkan dan pelajar ni dia akan menarik kawan-kawan dia yang lain. Untuk perniagaan saya tengok penguasaan pada bulan ni alhamdulillah semua dia ada subjek-subjek dia macam perakaunan sikit. Bila buat kira-kira ni anak-anak ni dia kena latih lebih sikit sebab untuk buat pengiraan lah. Itu saja daripada perniagaan. Mungkin ada lain nak report tentang kelas sejarah Ustaz Afiq?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey, jadinya saya nak okey, terima kasih. Saya nak beri laporan berkenaan dengan hasil percubaan pelajar kelas Abdul Rahman Auf lah. Saya kenal pasti, ini saya random saya ambil analisa daripada hasil kutipan markah-markah anak-anak kita ni, anak-anak pelajar kelas ARA ni. Kebanyakan masalah yang pertama yang saya boleh katakan untuk sejarah saja ni adalah mereka ni kurang membaca yang pertama. Yang kedua, mereka ni tidak faham soalan lah. Yang pertama saya cakap kenapa kurang membaca ini disebabkan kalau kita tengok ibu bapa pun tahu sejarah ni, kita sejarah sangat penting lah, sejarah dan BM ni kalau kita tak lulus automatik CGSPM kita tak sah, kita tak lulus. Jadinya saya kenal sejarah ni, kebanyakan sejarah kita kena achieve ataupun kena dapat markah banyak kat kertas 2. Kertas 1 saya lebihkan kepada latihan modul. Kalau mak ayah pergi tanya anak-anak, kata dia ada tak modul buku tebal. Diorang faham buku tebal tu khasnya untuk kertas 1 latihan saya memang mereka kena ulang. Ulang. Kalau boleh buat 3, kita kena hatam 3 kali insya-Allah. Kertas 1 tak ada masalah. Sebab kertas 1 SPM ni sejarah dia akan rotation je soalan dia, cuma dia akan ada soalan, beberapa soalan, ada 2 ataupun 3 soalan baru. Tapi kertas 2 ni sejarah ni anak-anak kena membaca pertama baca fakta, baca buku sejarah yang tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Dan yang kedua, mereka ni kena banyakkan membaca buku ilmiah ataupun paling senang suruh anak-anak tengok berita lah. Saya nasihatkan minta tolong jasa baik ibu bapa, mohon anak-anak pukul 8 malam tu ajak anak-anak tengok berita sebab mereka ni untuk kita olah untuk soalan kebat ni mereka agak stuck kat situ. Ada beberapa student hasil daripada ARA ni ada 32 pelajar dalam kelas Abdul Rahman Auf. 4 ke 5 pelajar boleh olah dalam kebat ni, soalan kebat. Yang lainnya dalam 10 orang ni mereka dalam kategori yang saya cakap critical sikit lah. Yang pertama mereka lemah dalam fakta, memang fakta tu memang lemah sangat. Yang kedua penggunaan ayat, pengolahan ayat untuk buat soalan kebat tu mereka lemah. Tu latihan yang saya berikan sekarang lebih fokus pada soalan kebat. Sebab saya ada formula, kebanyakan kalau anak ibu bapa tanya anak-anak, cikgu Jara ada bagi formula macam mana tahap kita nak dapat A, macam mana dapat B, C dan D dan kita nak lulus. Saya mengharapkan mereka kredit sebab sejarah ni yang buat kita duduk kat Malaysia mesti tahu sejarah Malaysia. Jadinya untuk soalan kebat ni membantu. Kebanyakan pelajar saya menyuruh mereka buat tapi ada di kalangan pelajar juga ada yang dia tak buat. Itu tak buat tu lebih kepada komitmen diri mereka lah. Kalau diorang ada achieve, diorang nak buat, diorang buat. Sebab kebanyakan ada juga pelajar yang kertas 2 mereka tiada, diorang kosong. Itu saya terkejut kenapa tak ada kan. Itu rupa-rupanya mereka ni satu lagi mungkin ini SPM, mungkin ini orang kata kali pertama kot mereka dapat menjalani exam yang macam real. Kita kata macam ada 3 full paper. Sebelum ni just penilaian saja. Mungkin ada di kalangan pelajar dia nak cepat siap, itu lah saya dapat kenal pasti dekat semua pelajar. Saya tengok daripada kelas Syafi'i, Abdul Rahman Auf, Sina dan Ghazali ni, mereka ni nak cepat sangat keluar. Itu tak tahulah sebab apa diorang ada sikap tu. Kalau cepat siap, cepat siap atau boleh keluar tak apa. Ini paper tak siap lagi, mereka dah keluar. Itu saya tanya kadang-kadang dekat pelajar kenapa macam ni. Dan respon mereka, ada pelajar saya kenal pasti 60%. 60% daripada overall semua keseluruhan pelajar mereka study last minute. Itu agak di pihak saya mengecewakan lah. Di pihak student
diorang kena improve lagi lah last minute, sebab saya dah bantu mereka sebenarnya subjek ni sejarah saya dah bantu keluarkan topik-topik 2 minggu awal. Seminggu awal apa topik yang keluar, cuma diorang kena action lah. Dan untuk bahagian kertas sejarah pula, untuk pengetahuan mak ayah, kertas sejarah ni saya ambil daripada soalan trial SPM 2020 lah. Soalan trial saya ambil daripada sekolah kerajaan, ada daripada Cikgu Fatona, saya ambil soalan tu adalah set 2 dekat negeri Terengganu. Soalan biasanya cikgu-cikgu ibu bapa mesti tahu kan, bila soalan-soalan trial ni kebanyakan negeri dia ambil daripada negeri-negeri lain. Contoh kat sekolah Selangor dia ambil negeri Pantai Timur. So kita Selangor tahun ni kemungkinan dapat soalan daripada Pantai Timur lah. Jadi saya sejarah saya ambil daripada Pantai Timur punya soalan. So aras ada beberapa soalan aras tinggi dan ada beberapa soalan aras rendah, dan ada juga beberapa soalan aras standard punya pertengahan. Kebanyakan student bertanya okey lah, cuma ada seorang pelajar yang kata ustaz cakap tu kan, dia okey tak ada masalah. Yang Cikgu Yana cakap dia okey, tapi mungkin pemahaman soalan dia kurang mahir kat situ. Itu saja saya punya laporan untuk subjek sejarah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Afiq. Tapi saya ingat kita memandangkan kita dah pukul 11.20 dan pukul 11.30 nanti kita ada kelas lagi satu. Guru-guru, ibu bapa boleh mendapatkan maklumat guru-guru subjek kalau ada keperluan dalam grup kumpulan. Nanti guru kelas akan update kalau nak dialog bersama dengan guru sebenar tadi. Jadi saya ingat kita tangguhkan dulu. Terima kasih atas kerjasama dan ketekalan ibu bapa terutama dalam pencampuran berita sejam ini. Dan sebagaimana ada cara-cara nanti kita catat dan kita akan tambah baik. Ada ibu bapa juga boleh kalau ada cadangan lain dalam grup untuk kita tambah baik anak-anak ni. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar 4 bulan ni, 4 bulan Januari, anak-anak betul-betul boleh balik ke sini dan kita boleh belajar secara bersemuka dan untuk memudahkan pemahaman dan sebabkan lagi proses mereka untuk berjadikan SPM. Itu saja daripada kami. Terima kasih banyak kepada semua. Moga-moga ada keberkatan dan keselamatan. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih dan satu Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.